Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini dan kita telah tadi warakan berkenaan dengan topik selanjutnya akan kita bincangkan berkenaan dengan integriti artis yang desas-desus membabitkan golongan artis ini yang terbabit dalam Macau scam. Mungkin antara bila tengok artis ni ada nama, mungkin ada dinampakkan dengan pelbagai harta yang mewah dan sebagainya, kehidupan mewah dan sebagainya. Oh, ini dikatakan antaranya menjadi sebahagian daripada perniagaan bersama dengan Macau scam ataupun sebab kita di zaman sosial kan, media sosial, yang mana untuk membuktikan sukses itu bergantung kepada apa kereta yang dipamerkan, apa jam tangan yang dipersembahkan, cara hidup, apa yang ditukar pakai setiap hari, apa yang dimakan, semuanya menjadi penilaian pengikut dan itu juga menyebabkan mungkin ada setengah yang tergelincir ataupun tidak tahu, tidak ada ilmu, hanya menjadi mangsa semata-mata kerana ada tawaran yang hebat. Kalau kita ditawarkan sejumlah wang, kan kita nak tanya kan, duit itu daripada mana tak mungkin kita akan bertanya seperti itu, tapi adalah cara untuk pihak berkuasa menyiasat. Dan kita nak berbincang bersama dengan Presiden Persatuan Seniman Malaysia ataupun Seniman, Z Zaidi, yang pastinya ada fikrah ataupun pendapat tentang isu ini, sebab ia sebetul artis pun memang ramai, penyanyi, pelakon, semua-semualah artis pun kan. Jadi macam mana ini juga memberi impak yang buruk kepada artis yang mungkin dilihat sebagai golongan yang terdesak dalam mencari kekayaan. Baik, Z Zaidi, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Terima kasih meluangkan masa bersama dengan kami. Baik, ini isu panas Z. Apatah lagi kalau kita dengar berkenaan ni kan, 2-3 hari ni mula dikaitkan dengan golongan artis. Jadi bagaimana Z melihat, adakah ini memberi satu kesan ataupun calar yang hebat kepada nama artis? Bagi pandangan saya memang perkara ni boleh mencemarkan imej industri seni itu sendiri, di mana kita tahu dari sudut soal integriti ini dia melibatkan jati diri yang kuat, nilai kejujuran yang lebih baik dan juga prinsip moral yang tinggi apabila kita bercerita tentang integriti. Kalau dari soal Macau scam, seks yang ditawarkan melalui media sosial dan sebagainya, yang melibatkan artis ini, bagi saya artis menjadi mangsa keadaan di mana mereka ni kekurangan maklumat mengenai sindiket ataupun perkara-perkara yang kita lihat yang lebih negatif kepada mereka dan memberi impak pandangan masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap industri seni Malaysia itu sendiri. Baik. Jadi bagaimana juga stigma? Kadang-kadang mungkin yang dipanggilkan, kita lihat di akhbar sekarang ni kan, kata ada 10 nama, 8 nama yang dipanggil SPRM. Jadi mungkin juga mereka ini dipanggil untuk membantu siasatan. Tetapi stigma ni mungkin memandang terus secara negatif kepada mereka ni. Bagaimana? Walaupun ada, mungkin tak semua artis tu kan. Mungkin Z sendirilah, pandangan Z. Dia bagi saya artis tu perlu ada sikap tanggungjawab dan persepsi masyarakat terhadap membantu siasatan itu bukan adalah satu tuduhan. Itu hanyalah membantu bagi melengkapkan penyiasatan tersebut. Jadi bila artis tu dipanggil, bukannya artis tu dituduh bersalah. Jadi bagi saya sendiri, pandangan saya, bila artis yang mempunyai tanggungjawab yang tinggi, dia akan melakukan sesuatu untuk membantu bagi menyelesaikan masalah tersebut. Sebab kita tak nak dikaitkan dengan perkara-perkara yang lebih banyak negatifnya. Cuma apa yang kita dengar, pihak penguasa cuma panggil segelintir saja artis tu, dia tidak merangkumi keseluruhannya. Tapi impak dia kepada industri lebih besar. Kerana pandangan masyarakat skeptikal mereka terhadap dunia artis ni semuanya dipikir negatif. Positif tu tak banyak berbanding negatif tu lah. Jadi kita sebagai public figure memang terdedah dengan pelbagai isu dan juga menjadi perhatian masyarakat. Kita kena bersedia lah, artis kena bersedia menerima impak-impak negatif atau positif itu. Maknanya kalau nak menjadi artis, kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi Z, apa mungkin seniman ada idea sebelum ni pun banyak artis dibantu ya dalam aspek pemahaman tentang contohnya macam percukaian dan sebagainya. Tapi kali ini dalam aspek sebegini, mungkin zaman dah berubah, mungkin teknologi pun dah berubah, kaedah orang untuk memangsakan orang pun dah berubah dengan jenayah dan sebagainya. Jadi kefahaman, sebab saya firmankan seniman juga banyak aktiviti, banyak mungkin membekalkan maklumat kepada ahli-ahli supaya berhati-hati dan sebagainya, kerana dunia berubah begitu pantas.
yang akhirnya nanti bergantung juga kepada penerimaan individu itulah sendiri, artis itu sendiri. Jadi macam mana usaha ke arah itu, memberi pemahaman baru tentang apa yang berlaku dalam dunia hari ini? Bagi saya kita banyak melakukan program, telah melakukan program bersama SPRM, di mana kerjasama yang akan mengadakan lebih banyak seminar, bengkel dan juga bentuk video pesanan khidmat masyarakat bagi memberi pendedahan dan juga maklumat yang lebih terhadap artis ni yang melibatkan Macau scam, pengubahan wang haram dan yang lain-lain lah. Jadi bagi kami di sini sebagai sebuah persatuan seniman Malaysia, dia tidak ada kuasa yang besar, tetapi kami mempunyai ruang untuk mendesak agensi-agensi kerajaan bagi mengadakan atau mewujudkan satu garis panduan supaya garis panduan ni boleh diikuti atau boleh menjadi guideline kepada penggiat seni mengenai sedikit-sedikit yang akan memberi impak kepada industri. Di mana bagi saya bila wujudnya satu garis panduan, enforcement terhadap sindiket ataupun masalah-masalah seperti Macau scam, seks dan sebagainya yang melibatkan industri seni ini dapat dikenakan lebih awal melalui enforcement ni. Ini yang penting, sebab kalau tak ada enforcement, tak ada penguatkuasaan yang ketat, yang tegas, perkara ni akan berluasa. Dan kita tahu cabaran yang paling besar pada abad ini adalah media sosial. Ya. Baik. Ini yang cabaran kita pada hari ini. Zaid terus bersama kami.